Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Afifah binti Abdul Aziz, pemegang kad matrik T2019108945 20 tahun epilog luka Kerajaan Johor Riau. Orang Melayu yang diketuai Raja telah melarikan diri ke seluruh rantau kerajaan untuk menyelamatkan diri daripada buruan orang Portugis selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511. Pada awal kurun ke-17, kekuasaan Aceh pada masa itu telah menjadi kuasa yang unggul di Selat Melaka. Portugis menguasai dan menakluki Melaka oleh Belanda selepas tahun 1641 dan di situ telah bermulanya persahabatan erat antara Johor dengan Belanda yang telah menyebabkan Johor dapat memulakan semula pemerintahannya di sekitar Sungai Johor. Johor telah menjadi mangsa suatu pelanggaran iaitu peristiwa pemusnahan Johor oleh Jambi pada tahun 1673 yang telah menyebabkan seluruh ibu kotanya musnah terbakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ismanisha binti Muhammad Yusof. Nombor matrik D2017108942. Berdasarkan 20 tahun epilog luka Kerajaan Johor Riau, turut menceritakan tentang peristiwa pembunuhan ke atas Sultan. Pada akhir abad ke-17, berlakunya pembunuhan ke atas Sultan Mahmud Shah II oleh Megat Seri Rama pada Oktober 1699. Selepas kemakatan baginda, maka berakhirlah silsilah keturunan Sultan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian baginda telah diganti oleh Bendahara Abdul Jalil. Maka bermulalah pemerintahan keluarga baru di Johor. Keadaan tersebut telah menimbulkan pelbagai konflik di mana perairan Johor yang sibuk mulai lengang, tiada lagi kapal-kapal dagang yang berlabuh, para pedagang takut untuk datang atas faktor keselamatan, orang laut yang merupakan tulang belakang tidak lagi mempedulikan keselamatan kerana menganggap Sultan yang berdarah keturunan dari Bukit Seguntang sudah tiada. Keadaan semakin gawat apabila Sultan diganti bendahara adalah hasil komplot golongan pembesar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aminuddin Fikri bin Muhammad Zaidi. Yang hari ini saya akan menerangkan sedikit rumusan mengenai bendahara sebagai pemerintah. Apa yang dapat dirumuskan ialah pada awal abad ke-18, keadaan di Johor pada ketika itu adalah tidak aman dan tidak tenteram. Bendahara Johor iaitu Tun Abdul Jalil atau dikenali sebagai marhum Kuala Pahang telah mengangkat dirinya sebagai Sultan. Beliau telah menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil riwayat Shah IV. Pentabalan beliau sebagai Sultan adalah hasil komplot daripada golongan elit istana. Walaupun telah berjaya mengangkat dirinya sebagai Sultan, namun adalah tidak mudah bagi beliau untuk mengangkat dirinya sebagai Sultan, iaitu daripada gelaran Tun kepada gelaran Sultan. Selain itu, anak-anak beliau juga menggunakan gelaran sebagai Tengku. Jadi, ketika zaman pemerintahan beliau, pelbagai masalah timbul dalam era beliau. Baiklah, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Fazlina Mira binti Yahya di 201910894443 ingin membentang tentang Raja Kecil dari Siak. Kerajaan Johor seringkali menghadapi suasana yang kacau bilau semasa diasaskan oleh Sultan Abdul Jalil riwayat Shah IV. Walau bagaimanapun, pada tahun 1718, Sultan Abdul Jalil riwayat Shah IV itu telah disingkirkan oleh Raja Kecil yang berasal dari Siak. Hal ini kerana beliau mendakwa bahawa dirinya merupakan putera kepada Sultan Mahmud II dan waris sah kepada takhta kerajaan Johor. Tuhfat Al-Nafis ada juga mengatakan bahawa Sultan Mahmud II mempunyai hubungan sulit dengan Encik Pong iaitu gundiknya sendiri.
sehingga menyebabkan Encik Pong mengandung dan memberi nama Raja Kecil kepada anak tersebut. Oleh itu, Raja Kecil telah mendapat sokongan dari orang laut kerana mereka telah menerima beliau sebagai putera raja yang telah diselamatkan secara ajaib. Oleh itu, tahta kerajaan Johor telah berjaya ditawan oleh Raja Kecil kerana telah mendapat bantuan orang Minangkabau, orang-orang laut dan orang-orang Johor dalam membuat serangan terhadap Sultan Abdul Jalil Raya Shah IV itu pada tahun 1718. Maka Raja Kecil itu telah menduduki tahta di kerajaan Johor dengan mendapat gelaran sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Setakat ini sahaja mengenai Raja Kecil dari Siak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aziman bin Ismail daripada Kos Etik Paknam Multimedia. Saya akan menerangkan tentang Raja Sulaiman dan Upu-Upu Bugis. Raja Sulaiman meminta bantuan daripada Upu-Upu Bugis, 5 bersaudara untuk menegakkan kembali dinasti bendahara. Setelah kejayaan baginda melawan pemerintahan sebelumnya iaitu pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, maka baginda ditambah sebagai Sultan Johor. Sebagai tidak mengingkari janji, baginda telah melantik Dai Marewah sebagai Yang Tuan Muda Johor yang pertama dalam prasejarah politik dan pentadbiran Johor. Jawatan ini disandang berterusan oleh keluarga Bugis dan mempunyai kuasa yang luas. Pelantikan ini menandakan kemunculan kuasa Bugis dalam politik tanah Melayu. Maka pada tahun 1711 setelah Sultan Sulaiman dinaikkan tahta, maka bermulalah tradisi dan pengaruh Bugis kerana jawatan Yang Tuan Muda hanya dikhaskan kepada kaum sahaja. Jawatan ini mempunyai taraf yang melebihi sultan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, dalam masa 20 tahun politik kerajaan Johor Riau telah berlaku 4 peristiwa penting, iaitu pembunuhan Sultan Mahmud Shah pada tahun 1699, pertabalan raja yang berketurunan darah bendahara, penaklukan Minangkabau ke atas Johor pada tahun 1718 dan penyerapan orang Portugis secara beramai-ramai ke dalam struktur sosial dan juga politik. Negeri-negeri yang berada di bawah naungan Johor Riau telah membebaskan diri daripada pertuanan kerajaan. Kerajaan Melayu baru yang merdeka pula telah dibentuk oleh negeri Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Kemunculan dan penguasaan Bugis atau abad Bugis dalam politik tanah Melayu pula dapat dilihat pada abad ke-18. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.